المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره سوابق الحمم لا تغرق الأسوار الأقدار. Situ betul. Sawabiqul himam al-himam as-sawabiq. Kita panggil kita dapat sifat pada mausuf. Sabiqun sabiqas sawabiq. Ya makna himmatun himam. Artinya mendahulu-dahulukan segala cita-cita. Tiada mencarikkan ia akan segala kota takdir. Ini kota takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah siap pada azal. Dapat diubah oleh sesiapa pun. Itulah kuasa besar Allah Subhanahu wa taala. Mana apa sahaja yang berlaku adalah duduk dalam masyiatillah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Ma sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun." Apa sahaja yang dikehendaki oleh Ta'ala, itu sahaja yang berlaku. Wa ma lam yasha', benda yang tidak dikehendaki oleh Ta'ala, lam yakun, dia tidak akan ada. Jadi, semua yang kita lihat ini ialah mazhar, mana tempat zahirnya masyiah, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disuruh supaya kita sentiasa mengekalkan pandangan ruhani kita terhadap azamah, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua benda telah ditentukan dengan qada dan takdir Allah taala. Cuma ada khilaf ulama antara qada dan takdir. Apa makna qada? Setengah pendapat mengatakan qada ialah ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Pendapat satu lagi sebaliknya. Ya, itulah qada adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Qadar adalah takhsis ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Semua benda tidak lepas daripada keduanya. Al-qudrah wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrah dan iradah Allah Ta'ala muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dia bertakluk kepada semua mungkin, semua makhluk. Dia duduk dalam kuasa besar Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh maujud dan tidak boleh sebaliknya. Semua terikat dengan dia. Itulah makna ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Iftiqaru kullu ma'ada ilaih. Berhajat semua makhluk kepada dia. Maka dalam keimanan ini berbagai-bagai lapisan. Lapisan peringkat syariah, peringkat pertama awam, dia menjadikan ini sebagai satu akidah. Dia berakidah dengan akidah yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan masalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Taala, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul." Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa Allah Taala panggil manusia? Sebab manusia dia banyak kes.
Ada keadaan tafsir, ya, segala makhluk sama ada hayawanat dan sebagainya, mereka ni bertasbih kepada Allah Ta'ala. Habis tasbih dia pun matilah, ya. Ada pun yang bernama manusia ni ada banyak masalah. Yang mengaku Tuhan pun manusia juga, ya. Yang mengaku Tuhan, Qarun, ya, apa nama, Fir'aun, Namrud, itu semua raja-raja yang mendakwa memiliki sifat ketuhanan. Itu semua adalah keterlampauan mereka, sebab mereka tidak mengenali syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala segugah dalam Quran, ya ayuhan nas, hei manusia, Tuhan kata, antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah Ta'ala, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sebaliknya Allah Ta'ala yang maha kaya. Fakir dengan mana terikat, tertambat, tidak boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Kaya dengan makna terlepas. Allah Ta'ala dia tidak bergantung, tidak tertambat, tidak terikat dengan sesiapa pun. Bahkan dia yang mengikat segala-galanya. Maka dua makna ketuhanan ini tidak ada melainkan pada Allah Ta'ala sahaja. Yang kita nafikan la ilaha dengan makna tiada zat yang tidak berhajat kepada sesiapa. Sebaliknya semua yang lain terikat dengan dia. Itu dua makna ketuhanan. Tak ada zat menjadi melainkan illallah. Baru kita isbat Allah Ta'ala saja. Satu peringkat pertama kita buat nafi isbat, ya, bahawasanya tidak ada bersifat ketuhanan melainkan dia. Bila faham kita sebut makna ketuhanan, kita nampak dah bahawasanya tidak ada zat yang maha kaya dengan mana dia tidak berhajat kepada sesiapa, tidak bergantung pada siapa, tidak terikat pada sesiapa. Satu makna. Yang kedua, iftiqaru kullu ma ada ilai, dan berhajat semua yang lain kepada dia. Bila dia nampak benda ni, bila dia faham makna ketuhanan, dia akan rasa. Maka cara beriman dia dua peringkat. Yang pertama, tiga peringkat. Pertama dia i'tiqad. Mana benda ni sudah ada sebagai satu akidah dalam batin hati dia, menyebabkan dia tu masuk dalam senarai orang yang beriman. Maka beriman peringkat ini dipanggil ilmu yakin. Dengan ilmu yang telah diterangkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu peringkat yang pertama. Bila peringkat ini dia banyak lalai. Dia tahu dan dia berpegang begitu, tapi dalam menjalani setiap kehidupan dia, dia masih lagi tak dapat merasakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin Tuhan ada, tapi rasa tu tak dapat. Dia nampak benda lain, ya, dia masih nampak bayangan-bayangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terasa dia berkuasa, dia terasa dia pandai, dia terasa dia hebat, ya, perasaan tu masih ada lagi. Maka peringkat kedua, bila dia riyadhah mujahadah, ada pilihan Allah Ta'ala, maka Tuhan naikkan peringkat dia pergi kepada ainul yakin, dan atas lagi hakul yakin dan kamalul yakin. Dan tiga susunan marifat ke atas ini, dia tidak dengan melalui ilmu, tapi dia melalui riyadhah wal mujahadah. Setelah dibina dengan ilmu tapak dia, kemudian dia peringkat menyucikan pandangan dalaman dia, ya, dengan dicuci dengan air zikrullah, ya. Sebab semua lafaz-lafaz zikir menunjukkan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Bila dia hentam dalam batin hati dia tadi, Allah, Allah, insya-Allah, karat-karat kelalaian tu akan tanggal satu-satu, ibarat cermin, ya, yang telah ditutupi dengan nabuk debu yang tebal. Bila dicuci lah, akhir dia berkilat. Bila cermin tu telah terang, maka nampaklah dalam gambaran dia. Begitulah cermin hati kita, bila terang, nampaklah dalamnya, ya, kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat tu dia mula terasa. Maka peringkat merasai ini, dia akan naik berbagai-bagai peringkat, ya, keimanan dia tadi melalui rasa hati dia. Itu dia memandang semua tu af'al daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dia i'tikad, sekarang dia sudah merasai. Beriman dengan rasa. Masuk dalam hadis Rasulullah SAW, afdalul iman an ta'lamallah haitsuma kunta. Iman yang paling afdal ialah kamu terasa akan Allah Ta'ala itu di mana saja kamu berada. Kamu mengetahui dengan mana kamu merasai keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Aina ma tuballu sama wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah. Apa maksud dia? Ai syai'un yadullu ala wujudi.
Semua perkara yang kita lihat, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua tu menunjukkan atas keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dipanggil muraqabah ahadiyah. Yang murakabahkan akan ketunggalan kewujudan Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Kemudian di antara dia dimurakabahkan akan apa? Wa huwa ma'akum ainama. Wa huwa Allah Ta'ala tu ma'akum, beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu termasuk dalam hadis tadi lah, afdalul iman. Ya. Dengan mana dia menyertai ma'iyah, kesertaan Allah Ta'ala tu dengan cara makna, bukan cara hissi nampak sebelah kita, bukan. Dia Allah tidak bertempat, dia tidak berhajat kepada tempat, kepada masa, dia tidak dikawal oleh masa, tidak dibendung oleh tempat. Allah Ta'ala ni laisa kami sendiri syait, dia tak serupa dengan makhluk, dia cara dia yang maha hebat. Jadi benda ni bila dilatih memandang ke hadrat Allah Ta'ala, maka masuklah kita dalam apa yang dibincang di sini, ya, iaitulah penghapusan pandangan kepada khalqiyah, menghapuskan pandangan kepada makhluk. Sawabikul himam, ya, al-himam as-sawabik, himmah-himmah yang begitu hebat, perancangan-perancangan yang begitu hebat, ya, semua tu la tukhrikul aswarul aqdar, la tukhrik, dia tidak boleh mencarikan, merabakkan, mengkoyakkan akan aswarul aqdari, akan kota takdir Tuhan. Apa yang berlaku tu saja. Jadi apa yang berlaku ni sebenarnya apa? Cermin untuk kita memandang kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha dahsyat. Dia seolah-olah semua kainat ataupun mungkinat makhluk semua ni bertutur dengan lisanul hal, Allahumma wujud, yattasif bi sifatil kamal, la kazalik lam yujad syai'un minal awal. Kalau tidak begitu satu makhluk pun tak ada. Ya, jadi kita pandang di situ dia akan terbuka berbagai-bagai tajalliyat. Ada tajalli, ya, al-ilahi as-samadiyah, ada tajalli al-ilahi al-ahadiyah, berbagai-bagai bentuk pembukaan. Bila ditajalli diterang, bila batin hati telah disucikan, ya, disucikan daripada memandang yang lain. Kita padamkan kudrah makhluk dalam memandang kudrah Allah Ta'ala. Kita padamkan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita padamkan iradatul khalqi, iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Padamkan. Ya. Jadi mana keluarkan daripada diri kita. Keluar apa tu? Keluar pandangan, mulahazah tu keluar. Dengan apa nak keluar? Dengan zikrullah. Jadi kita zikir dengan faham betul. Bukan zikir sebut saja, faham, menghayati hudur qalbi ma Allah. Ketika itu benda akan menyucikan pandangan-pandangan sikit demi sikit sampai dia terang. Ya. Itu dalam hikam Imadian dia kata apa? Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Apabila engkau keluar daripada diri engkau, maka sampailah engkau ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, tidak ada nikmat paling besar bila manusia dibukakan antara dia dengan Allah Ta'ala. Itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar apabila dibukakan antara kita dengan, dipanggil musyahadah, antara hamba dengan pentadbir, penjadi, pengawal, penjaga, beri nikmat segala-galanya ialah dia. Isawabikul himam la tuhrikul aswarul aqdar, mendahulu-dahulukan segala cita-cita itu, tidak mencarikan akan segala kota takdir Tuhan, ya. Ya, ini apa maksud dia? Tiada baginda yang berbuat, tetapi perbuatan itu Allah jua dengan sendirinya. Waktu Musa dulu dia sebutkan hala tujuh ilmu ni, makrifat atau tauhid yang khasnya dia, ia telah bahawa ada ia tiada engkau dia. So 3 dulu kan. Dia terbawa ada ia tiada engkau. Kalam dia pun pelik-pelik bunyi enggan ni. Daripada atas. Buku saya kalau baca gitulah, ada kait buku surat ni Ustaz. Ya, untuk dia berikan hibah terang lagi. Orang kata bahawa ada ia, tiada engkau. Selagi kita nampak kita, dia belum sampai lagi. Ya. Kita kena padamkan pandangan wujud khalqiyah, wujud makhluk, bahawa diterang memandang wujud al-khaliq.
Pandang, padam. Kata kata mutu qabla an tamutu. Macam-macam istilah lah. Matikan diri kamu sebelum mati. Bukan mati bunuh diri. Matikan pandangan rohani kita kepada yang lain selain daripada dia. Sampai pada satu peringkat la maujud illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia saja. Rasa hati tu. Adapun luar ni nampak kan. Yang kita kata tak nampak pun orang kata bohong. Nampak cacat-cacat makhluk macam-macam ni kan. Itu semua cermin aja untuk memandang dia. Pandang mana kita bincang dalam. Semua kicap ni dibincang dalam kan. Basirah punya pandangan, punya perjalanan. Bukan macam luar basar kan. Ya. Sebab yang boleh nak nampak ni, nak terbuka dia. Ya. Benda yang dalam. Itu saya selalu ulang apa? Benda yang tak nampak ni lebih hebat, lebih besar daripada benda yang nampak. Karen nampak tak tuan? Nampak. Mentol nampak kan? Kipas nampak, aircon nampak. Ya? Tapi kalau karen tak ada macam habis. Benda yang tak nampak tu mengawal benda yang nampak. Roh kita nampak tak? Nampak. Dia kawal jasad dia. Dia keluar dia akan ambil gitu. Ya. Dia keluar je roh, kita akan mufarqatur roh ni. Jasad habis maut. Jadi yang tak nampak tu lebih hebat dari yang nampak. Kemuncaknya apa? Yang tak nampak dia wallahu ta'ala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita tak nampak, badan dia yang melihat kita. Yang tak nampak mengawal yang nampak. Kita pula pakai istilah Melayu, hadis Melayu. Tu hadis Melayu. Bukan hadis Nabi. Pakai ulu, pakai nampak gitu. Tebang bulu dengan kapak, pakai ulu, pakai nampak. Habislah. Dia pakai nampak ni habislah. Kita nak pandang yang tu satu, yang tak nampak tu. Yang mata kita yang lemah ni tak boleh nak idrak, tak boleh tangkap. Ya, mata ni boleh melihat, tapi sekadar banyak benda yang dia tak boleh nak capai. Terlindung balik tabir tak nampak, balik tembok dah tak nampak, jauh sangat dah tak boleh lihat. Ya, begitulah kita dalam kelemahan. Di sana kita nak dapat tu benda yang tu. Yang paling besar kali dia lah wallahu ta'ala. Yang mengawal segala-galanya. Yang ni tiada baginya berbuat. Tiada baginya yang berbuat, tetapi yang perbuat itu Allah Ta'ala. Fa'il al-hakiki huwa Allah Ta'ala. Ya, benda ni nak dirasakan kan. Bila nak dirasakan, macam mana nak dapat dia? Kena buang rasa dengan makhluk. Macam mana nak buang rasa dengan makhluk? Kena tembak dengan zikrullah. Dia tak boleh pusing mana kan. Kita ikut zuliman, kita pusing-pusing pun dia kembali zikir boleh. Zikrullahu nurun. Ya, zikir itu ada nur, cahaya. Adalah hadis yang lain yang menyebut dalam Mukhtarul Ahadis. Alaikum bitaqwallah fa innahu jima'u kullu khair. Wa alaikum bizikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Al-hadis. Lazimlah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala zahir dan batin. Sebab dia ni jima'u kullil khair. Dia menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Dia duduk bawah apa? Naungan takwa Allah. Sebab al-wa'iz bit taqwa rukun kan. Dalam khutbah. Kalau khutbah tak baca, tak ada makna takwa langsung, cerita lain tak sah khutbah. Jemaah tak sah. Sah ni makna takwa. Dia menghimpunkan segala benda. Keselamatan, kejayaan dunia akhirat. Yang kedua tu lazimkan kamu zikir dan membaca Quran. Sebab dia tu nur bagi kamu. Lagi kita baca banyak, lagi zikir banyak, hati lagi terang, lagi terang. Apa tu? Untuk menyuluh keberadaan Allah Ta'ala. Supaya hati kita sentiasa, ya, sentiasa tentang zikir dengan Tuhan ni, jangan ikut masa tentang. Kita jangan macam hari raya ada musim. Mengingati Allah Ta'ala tiap-tiap saat. Tarik nafas Allah, lepas nafas Allah Ta'ala. Ya, nafas tu apa jadi? Kalau di padang kantung kita macam tu. Ya, sebab maut tu berada antara dua, bainan nafasain. Ada orang terik tak boleh embus, ada orang bernafas tak boleh tarik. Habis terus. Qalu. Itu kita nak, sebab tu dalam tarekat mana pun disuruh itu. Dalam tarekat Ahmadiyah dia nakkan fi kulli lamhatin wa nafasin. Kita nakkan sebutan Muhammad Rasulullah tu fi kulli lamha. Dalam tiap-tiap kelipan mata wa nafasin, tiap-tiap nafas tu naik. Wasi'ahu ilmullahi mulasim. Itu tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Tarekat Naqsyaband pula dia ada zikir nafas. Turun naik penuh. Jangan kamu kosongkan. Kalau terlupa tarik balik. Ini enjin dalam kan. Ya. Sebab dalam kalau dirosak tak ada jalan. Bagaimana jasad juga. Kalau jasad mata kita kabur ataupun mata kita apa?
dah tak apa clear, kita dah susah nak berjalan kan. Ni mata dalam lebih terang, lebih besar, perlu dijaga sebab dia nak berjalan ke hadrat Allah SWT. Ke mana nak sampai dia? Kepada makam makrifat sebenarnya, di mana makam ihsan. Yang ada dalam tu ialah muraqabah dan musyahadah, yang disebut dalam hadis yang sahih oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu ada 7 dia nak pergi situ. Kemudian bermula himmah. Bermula himmah itu ialah quwwatun nafs. Maknanya kekuatan kehendak nafsu yang berbuat dalam wujud ini dengan izin Allah. Semua itu hakikat, termasuk dalam apa? Keizinan Allah. Jadi semangat satu kuat, itu dipanggil himmah. Himmah tadi satu dipanggil himmatul aliyah, satu lagi himmatul daniyah. Himmah yang tinggi ialah bergantung dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun himmah yang rendah, dia fikir dalam kepala dia hentas semua makhluk ni. Dia tak pergi ke Tuhan, dia pergi makhluk. Ya, itu dia panggil himmatul daniyah, himmah yang sangat rendah. Himmah yang tinggi mu'allaqun billah, dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula himmah itu quwwatun nafs, kekuatan nafsu berbuat dalam wujud dengan izin Allah Ta'ala. Dan menamai orang yang ahli sufi akan dia dengan himmah, ya, seperti ada daripada wali quwwatul yakin dia. Ya, iman kita bila kuat dia ada nur. Dan apa makna nur? Quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul ibadah wa halawatul iman wa ghairi. Ya, kekuatan yang membawa kepada apa? Kemanisan iman, makrifat dengan Tuhan tu. Itu dipanggil apa? Kekuatan. Hasil daripada apa? Himmah kuat. Kalau kita nak berjalan ke hadapan Tuhan, memang kena kuat, dan ujian cukup banyak. Bandang ke syurga ni rintangan dia, tuan-tuan. Khuffatil jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan bil makarih, dengan benda-benda yang berat, nafsu tak setuju. Wa khuffatin nar, dan dilingkung jalan ke neraka tu bil syahwah, dengan mudah ikut saja syahwat, cepat dia terjun. Syurga yang kita dah maklum, atau syurga di dunia. Apa di dunia ialah jannatul mu'ajjalah. Ya, apa dia? Ialah ma'rifatan khassatan. Ma'rifat yang sebenar yang kita nak bincang ni semua ni, perjalanan tuju itu. Terbukanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tamam. Ya, itu nikmat paling hebat. Allah. Bermula himmah yang kuat itu. Jadi memula menamai orang yang ahli sufi akan dia himmah seperti yang ada pada wali, ya, pada aulia-aulia Allah Ta'ala, kekuatan keyakinan. Dia punya yakin tu dengan Tuhan, kekuatan yang memandang af'al Tuhan, lenyap pandangan pada makhluk. Kita nampak Tuhan, dia nampak orang dah lupa dah. Kalau dia tak tu siapa nak bagi aku? Dia nampak orang. Sebab tu para aulia ialah dia mendapat hadiah daripada Allah Ta'ala. Sebab dia membina kekuatan iman tu, dipanggil apa tu? Luar biasa. Luar biasa. Ya, dari titik zikir 1,000, 20,000 kan, kita zikir 1,000 dah jatuh tasbih. Dalam suruh paling kurang zikir 70,000. Ada cecah 100. Biasa benda tu. Itu luar biasa punya amalan. Sebab dia menghasilkan luar biasa juga lah kehasilannya. Buka syafaat terbuka banyak, Tuhan buka basirah dia. Ya, sebab tu Tuhan berikan dia berlaku pada yadil aulia, tangan para aulia, dia panggil amrun kharikun lil adah. Benda yang mencarikan ada. Satu orang wali kan, dia berjalan di padang pasir, tiba-tiba putus makanan, tak ada apa nak makan. Dia pun ambil pasir je, dia berdoa, ya Allah, kau tukarkanlah jadi makanan. Tukar, tak ada apa, mudah. Fa'al lima, dia yakin betul. Ya, kita kena buat-buat ni, tapi usaha kena ada juga. Dia main di pandang. Ya, sebab kita ada dua syariat, syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir mewajibkan kita usaha dan ikhtiar buat. Tapi syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Pegang dia tak benar sekali. Fa iza azamta fatawakkal. Kamu dah buat azam, usaha kita serah ke dia je. Jangan pandang kat itu. Sebab kita ni awal dibuat masalah iktimad. Rukun yang antara besar ni iktimad. Ya, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudi zarar, kan awal kita ni. Masalah iktimad, pegangan tu. Kita pegang lari je habis. Macam kita dah dia punya apa, bearing pecah. Dia tak jalan tu lah, sengit. Makan tayar lah, masuk pagi, silap macam-macam.
kena iktimat tu betul dengan dia je. Ya, usaha tak ada masalah, tu bahagian lahir, ni bahagian rohani dalam. Betul-betul bergantung, berharap dengan dia saja. Ya, tidak nampak yang lain. Baru dia akan terbuka. Ya, pembukaan itu akan bermacam-macam dia akan rasalah. Waktu dimatikan dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula, tidak ada haul wal quwah, tidak ada upaya, daya upaya, kekuatan, semua dengan dia. Dia duduk situ baru buka. Dalam hadis kata apa? Ujung tu kanzun min la haula atau hauqala tu kita baca tu, dia tu merupakan gedung daripada gedung syurga Allah Taala. Dalam gedung, tahulah tuan-tuan, ya kan gedung kita ni macam-macam ada tu, futuhat, ma'arif, ya, anwar pun bukakan macam-macam yang telah didapati oleh para-para aulia Ilahi Taala. Ya. Lepas tu jiwa dia tenang kan. Ya. Al-Quran sebut apa? Ala innal aulia, ada inna aulia khawfun alaihim walahum. Ketahuilah bahawa para kekasih ala aulia ni dia tak ada takut, tak ada. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hazan, duka cita tak ada. Serabut, tension, boring, bearing tak ada. Mana kita ni kalau ada boring, oh dia belum masuk lain. Para aulia hati dia tenang, setenang-tenangnya Allah. Sebab apa? Dia telah tepat menghadap ke hadrat Allah Taala. Ya. Bagi dia tuan-tuan, ujung bulan, pangkal bulan, tengah bulan sama. Kita bila tengah bulan dah garu sikit kan, dia tinggal siling. Ujung bulan dapat gaji kau, senyum buat apa? Sebab jiwa dia tertakluk dengan benda luaran, makhluk. Aulia tidak. Dia tak bagi langsung, hati dia bergantung dengan makhluk. Walaupun dia kaya je, banyak orang kaya-kaya para aulia, wali-wali Tuhan yang kaya-kaya pun ada tuan ni. Dalam sanad Naqsyabandi ada seorang wali besar tuan ni. Dia orang nak ambil bai'ah dia. Pergi jumpa rumah dia, rumah terperanjat, rumah macam istana. Mana Tuan Syekh dekat dalam. Yang datang ni nak ambil bai'ah ni, dia bawa pundi kecil kan, di kayu dipikul gitu kan. Jadi takut orang ambil tu, dia sorok ke belakang pintu kat dalam istana. Apa tu dia jumpa. Dia pun nak komen dia, Tuan Syekh kata, kau nak komen apa? Kau punya barang sejemput pun kau sorok balik pintu, takut orang ambil, kau bubur dalam hati. Kau nak begitu aja ni. Ranjat dia. Ya. Aku yang kena buat ni, aku tak masuk. Aku tak izin masuk dalam hati, aku dah tutup. Aku dengan dia je. Dalam Rabi'atul Adawiyah ada apa? Fa'aba tu jismiman arad fa'adi nisun. Orang nak berbual dengan aku boleh, nak bincang tak ada masalah, nak urus kerja-kerja apa semua masyarakat buat. Tapi dalam aku tak bagi. Dalam aku dengan dia je. Dalam ni tempat paling hebat, tempat tilik tu lah. Jangan bagi, melainkan menghadap dia setiap saat. Ya. Atau pakaian para aulia Ilahi Ta'ala. Hudurul qalbi ma'allah, dawaman. Ya, hadir hati di ketuaan itu secara kekal. Ya, itu kena latih banyak. Lazat tentang tu nikmat besar ya. Ala bi zikrillah tatmainnul. Itu Quran dan Nas kan. Ya. Ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan zikrullah, dengan tawajuh hati ke Tuhan, muraqabah masuk semua tu. Musyahadah mengikut makam masing-masing. Tatmainnul qulub, confirm hati akan lapang, tenang, selazat-lazat. Tapi kita tak ikut, kita cari lazat dengan benda lain. Ya, dan ambil lazat dengan duit. Duit habis dan lazat makan habis. Tak ada. Itu sebenarnya. Terbuka kita dengan Tuhan, kita punya nikmat paling besar. Kata Nabi Daud alaihissalam, Allah kata, qad awhaullah ila Daud alaihissalam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Wahai Daud, disampaikan orang yang siddiq hati dia dengan Ta'ala dua perkara. Pertama apa? Bi, dengan aku saja. Falyafrahu, dia naklah gembira.
seronok gembira dengan dia. Kemudian wa bizikri falyatana'amu, dengan zikrullah mereka mengambil nikmat, bernikmat dengan menyebut dan menghadapkan hati ke hadrat Allah. Ya. Ini kena cari tuan-tuan ni, cari jalan. Kalau kita tak dapat sampai kita hembus nafas akhir, masya-Allah, rugi serugi-rugi. Mata akan datang. Kata Ibnu Atta'ad radhiyallahu an, ma dzal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajada laqad khaba man radiya dunaka badala. Ma dzal ladzi wajada man faqada ay faqada syuhuda. Apakah kehasilan sepanjang hidup seorang insan? Tiba-tiba faqada ay faqada syuhuda, hati dia tak dapat makamil musyahadah. Betul-betul nak untuk menghadap Tuhan makrifat semua tak dapat. Umur 80 tahun, 100 tahun tak berjejak, maka rugi serugi dia. Sebalik wa man ladzi faqada man wajada, apakah keruputan orang yang ada ini benda. Walaupun orang tak kenal dia, ya, tapi ini benda ada kat dia ni. Mutiara makrifat yang sebenar dekat dia. Itu tamam, sempurna dia kata. Ya. Carilah benda tu. Minta bangun malam-malam, benda besar kan. Minta. Mentala balungala sahirallah ya. Menuntut benda besar, dia kena bangun malam merayu Ta'ala supaya Ta'ala berikan futuhat, pembukaan makrifat, pengenalan Tuhan dengan sebenar-benar kenal, dengan bahawa dia ingat tidak dilupakan. Ya, itu maknanya. Allah. Dan daripada orang yang betapa daripada kuat dulu dia betapa nakkan apa benda dunia, nak apa hebat, kebal, itu semua silap lah. Tapi itulah dia masuk hemah tu. Mana hemah tu kalau diberikan pada jalan Allah, masya-Allah, ya, untung besar. Tapi dia lari tempat lain. Dia hemah dia nak lari kepada pandangan makhluk. Itu nak ada kebal macam-macam. Nak ceritakan hemah ataupun hemah ahli al-ain, yang daripada jahatnya. Dia belah sini ni kurang, kalau dia belah timur tengah banyak ada penyakit ain. Betul orang Arab, kalau anak dia kecil cantik, kita puji dia marah kan. Takut kena benda ain. Kalau kita kata anak pun dia cantik, tak boleh tak marah. Kita buat terbalik. Sebab dia bila puji-puji itu kadang-kadang dia kena apa? Benda ain, jenis benda yang satu penyakit tu. Ada dalam hadis Nabi SAW. Dia pakai apa tu? Quwwatul himmah. Tapi hakikat dia apa? Minallah semua. Tapi itulah benda dia. Nak ceritakan pembahagian himmah tadi. Dan daripada orang yang ahli sihir, daripada tipu daya ni, ya, dia main himmah, tipu daya tu, main cara dia tu kan, tanpa keliru pandangan orang. Nak ceritakan bentuk himmah. Maka himmah yang besar ialah mu'allakun billah, bergantungnya dia dengan Allah, itu himmah yang paling tinggi. Dan adalah himmah ini atas dua bagi, satu kubra, satu sugra. Himmah yang besar dan himmah yang kecil. Maka yang sugra itu ta'aluk hati daripada sesuatu yang dicipta padanya. Ya, maknanya hati dia bertakluk, bergantung, bergayut dengan selain daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil himmatud daniyah atau himmah yang surah. Dan yang kubra pula ialah ittisal, hati dia pada Allah Ta'ala dengan tiada impisal. Kita ni tuan-tuan ni, dalam tiap-tiap turun naik nafas kita, dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Bila kita bertawajuh je hati ke Tuhan, dia panggil ittisal. Hati dia sentiasa berhubung, kontak dengan Ta'ala. Tapi bila dia lalai je, dia panggil infisal. Hati tu dah jauh, terjarak jauh, bercerai. Maka bila tercerai hati kita dengan Allah, ini sangat-sangat memberi peluang besar kepada musuh kita. Apa dia? Nafsu, syaitan dan sebagainya. Tapi kalau kita sentiasa menghadap ke dia, arwah tuan guru saya, Abang Mursyid kata, kau kalau duduk betul-betul sentiasa ma Allah, ya, kalau syaitan dekat bergeser dengan kau pun dia terbakau. Kalau kau bergeser dengan dia pun dia terbakau. Dia tak boleh pergi kan, kalau ahlilah tu. Ya, banyak cerita-cerita dulu kan. Orang jenis apa kena gangguan tak sadar, dipanggil satu orang wali tu, pijak tangga je dah sadar dalam. Dia belum baca. Kekasih Allah tu datang yang dia sentiasa hati dia mak Allah. Dia pijak tangga je pun dah bongkar dah syaitan. Itu makna apa? Kelebihan ahli zikr. Ya, orang yang sentiasa dengan Tuhan ni, kelebihan dia cukup banyak. Dia tak cari benda tu, tapi Allah Ta'ala bagi karamah. Ya. Pada Abang Mursyid tadi tu kan, kita tengok dia punya ketelitian tu, Masya Allah.
Kamu nak pergi mana-mana jangan lupa mengadu dengan Allah Ta'ala, kata. Dapur diri dia. Ya, katalah kita nak pergi Melaka kan. Doa apa Ta'ala, ya Allah, hamba nak pergi sekian-sekian tempat. Selamatkanlah hamba pergi dan balik. Kita kadang-kadang tak nampak dia tengah main-main dia. Sihat badannya apa lagi. Dia tak tahu masuk trailer. Ya, itu dia punya gantungan hati. Dia tak nampak melainkan semua daripada dia. Merayu, mengharapkan kuat gantungan hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Dia punya sifat pakaian dia yang sudah jadi daruri. Dan apabila tiada ada iradah daripada Allah Ta'ala yang mendahului bagi hamba itu, dan saya tidak memberi manfaat, amal itu akan dia. Ya. Maknanya kalau benda itu tak ada dalam iradah pada hakikat dia, dia tak akan dapatkan. Apa dibuat orang kata pusing. Itu segi hakikat dia lah. Maka semua ni dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua kepahaman ataupun benda-benda ni untuk menghapuskan apa-apa pandangan kita dalam beramal yang pandang kita. Sebab benda yang berlaku semua dah ada siap. Ya, dah siap kat dia. Semua gerak-gerak dia semua. Secara zahir, pada hakikat semua daripada dia. Dan adalah muallif rahimallahu taala, tuan pengarang mendatangkan kepada masalah ini antara segala kalamnya dalam tadbir. Kerana apa? Meninggal ia akan dikau demikian itu. Bahawa wujud tadbir itu tiada diperoleh baginya dan tiada faedah, kerana bahawasanya himmah berbuat itu apabila tiada memberi faedah ia kepada sesuatu dalam mencarikan ia akan kota takdir, maka betapa memberi faedah di dalam demikian itu tadbir dan tiada faedah dalamnya. Kerana demikian itulah kata mu'alif arif nafsat minat tadbir. Satu nuskhah dia panggil minat tadbir, bukan bitadbir, minat tadbir. Jaga tuan-tuan ya. Kalau silap faham bahaya ni. Berarti dalam kitab, tajuk kitab Ibn Atta' ni, Tanwirul Qulub bi Isqati Tadbirul, itu nama dia. Nama kitab dia tu, Tanwirul Qulub, memancarnya cahaya hati rohani seorang tadi dengan apa? Bi Isqati Tadbirul Uyub, dengan isqat, menggugurkan akan tadbir yang keji. Sedangkan dalam hadis Nabi kata apa? At-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran ni setengah daripada kehidupan. Kita kena mentadbir. Tiba-tiba ulama sufi kata buang tadbir. Ni kita kena faham. Dia tak berlawan dan. Maksud ulama kalam-kalam sufia para arifin, buang tadbir tu makna i'timadu ala tadbir. Berpegang pada tadbir dia tak bagi. Bertadbir merancang tu tak apa, tu disuruh. Ya, merancang buat usaha ikhtiar. Pegang, pegang jangan. Pegang dalam, pegang dengan dia je. Buat tak apa. Ni kan silap faham kan? Buat takbir, terus tak buat kerja, tak husnya. Itu dah silap, dah bercanggah dengan syariat yang zahir. Ya, kita jalan syariat zahir dan batin dia kena jalan seiring. Ya, dia telah ambil sebelah-sebelah. Mana berpegang atas takbir, itu disuruh. Meninggalkan takbir dengan mana i'timad. Meninggalkan i'timadu ala takbir. Meninggalkan berpegang bersandar pada takbir tak boleh, sebab keputusan adalah di tangan Allah Ta'ala, dalam kuasa dia. Ya, pada hakikat yang menentu dia. Tak ada siapa boleh menentukan kehidupan kita. Kalau kita sendiri boleh taksir memberi kesan dalam penentuan, tak ada orang sakit. Siapa nak sakit? Tak ada orang susah, siapa nak susah? Semua tak nak. Maknanya hidup beresiko, seorang tak nak. Tapi kenapa berlaku? Itu tuan izharkan tanda di kekuasaan dia. Ya. Sebab tu bila dia beri, ada makna. Dia tarik pun ada makna. Mata a'taka asyhada birrah wa mata mana'at kahara, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Mata a'tak, bila mana Tuhan memberi kita pemberian dalam bentuk dunia, makanan, kesihatan lah, kekayaan dan sebagainya, atau bentuk ukhrawi, bentuk akhirat, amal soleh dan sebagainya. Sebenarnya apa tu? Asyhadaka birrah. Dia suruh kita syuhud, pandang. Nama dia Al-Bir, dia pemberi ihsan sebenarnya. Kata kalau kita jangan kita makan, jangan kita minum, jangan kita guna pakai nikmat Tuhan, melainkan kita pandang ini kurnia dari dia. Bahawa kita takkan rosak. Ya, ni bismillah lupa sah. Dia kena baca bismillah awalahu wa akhirahu, lagu terlupa. Macam mana kan? Kena kita terlupa. Itulah maknanya. Ya.
Sebab dia suruh kita ni kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah, bahwa apa tiap-tiap pekerjaan tak ada bismillah dia terpotong, qalilul barakah. Dan apa sebenarnya apa tu? Rahsia dalam tu supaya alaqah kita dengan Tuhan jangan putus. Gantungan kita dengan Allah jangan putus. Amat bahaya kalau terputus gantungan kita dengan Tuhan, lain benda masuk. Wa mata mana'ak, bila dia sekat lah, orang lain dapat, kita tak dapat. Orang sihat, kita sakit. Sebenarnya apa tu? Ashhadaka qahrah, dia nak tayangkan kita nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Jadi bahwa fi kulli zalika muta'arifan ila, dua-dua keadaan dia ulur dia tarik, sebenarnya dia nak menta'arufkan kita dengan dia. Jadi dikenal Allah Ta'ala dalam dua sudut. Sama ada Tuhan zahirkan sifat dia iaitu Al-Jamal, kurniaan, ataupun dia pun dia dulu kan orang masuk pergi kumpulkan. Al-Qahar, ya, dia pada dalam mana apa? Jamal satu, kemudian Jalal satu. Dalam Jalal tu masuk habis tu kerasan dia dan sebagainya. Ya. Berlaku tsunami kita nampak apa tu? Kita kira mayat. Hari ni 15,000, besok 25 kan. Aulia tidak, dia tengok benda lain belakang. Al-alim alamah, ya, tuan guru kita, dan ada cerita lah, kita pun tak sempat dulu kan. Tuan Haji Abdul Wahid kan. Kita pergi dulu mula tengok madrasah mana. Untuk pondok lain kita banyak kan. Untuk kita berapa terbakar. Cerita dia dulu, orang cerita dia balik tengok pondok madrasah terbakar kan. Apa dia cakap? Alhamdulillah. Kita macam betul-betul laung. Sebab apa dia tak pandang benda tu, dia pandang af'al Allah Ta'ala. Atau pandangan awliya illah lain tadi. Alhamdulillah, dia sambut benda tu dengan Alhamdulillah. Terkesan asal makrifat daripada para arif billah. Pandang lain kan, dan benda tu bukan dibuat. Itu apa? Nur makrifat yang ada pada mereka itu dahsyat. Ya. Maknanya ni pandang dua perkara. Pada tuan dulu, tuan zahirkan sini al-bir, pada tarik, tuan zahirkan apa? Qahar dia. Al-Qahar. Tuhan yang maha keras. Dia kata berlaku, tetap berlaku. Dia kata ganap, tetap ganap. Dia kata tsunami datang, tetap tak ada siapa boleh tahan. Itu maksud, itulah. Kan? Yang ni dihantar pula sekarang. Tak ada nampak. Satu dunia mengeluh. Habis kena tutup mulut. Semayang dia tak boleh dapat sahab kan. Musim ni imam tu cakap rapatkan sahab tak boleh. Akan kena tarik balik kan. Makna apa? Dia hantar benda tak nampak kan. Bukan benda nampak. Sikit dia hantar. Covid ada. Linjang habis gitu. Hilang teko gitu. Ya. Habis tu ekonomi merudum. Bukan kita. Semua tu dunia. Sikit itu kan? Itu apa tu? Ditajalikan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dintak kali habis. Allah. Jadi oleh kerana itu dia kata arih nafsak minat tadbir, maka senangkan, rehatkan arih. So para awliya dia tenang dan ya, tatmainnul qulub, tenang jiwa dia. Ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada lapang. Orang tidak ada benda ni, mutiara tak ada, dia takkan tenang. Dia tengoklah orang kafir kan, memang tak ada rasa ni, tak ada kata. Kaya raya kita tanya dia pening semacam tu. Kan kita pergi rumah dia, dia punya kereta macam Yuska punya. Macam tokil, banyak pening. Pening lagi. Rumah 3-4 tingkat, pening lagi kan. Ya. Duit di dalam bank tolak semua dia orang, semua duit dia. Pun pening sebab apa? Orang kata rahsia ketentaman kat situ. Alam. Ya. Para awliya masya-Allah. Dia tak ada tu pun dia boleh alhamdulillah tak putus mulut. Rahsia itu terbuka kali. Arti daripada berfikir daripada perkara qut dan rizq. Mana senangkan diri kamu, oleh kamu akan dirimu daripada tadbir. Mana berpegang pada tadbir, jangan serahkan kepada dia, kemudian usaha tak apa. Ya. Pertama Al-Quran sebut terutama dalam masalah rezeki. Ya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melatih atas muka bumi ini, sama ada berakal tak berakal, kaki 2 kaki 4, semua rezeki dia adalah tanggungan dalam Allah Taala. Illa 'ala Allahi, melainkan atas Allah Taala rizquh. Rezeki dia Tuhan jamin. Apa makna ini? Ayat ini menuntut supaya hati kita lapang selapang-lapang, jangan ada risau, jangan ada serabut tentang bab rezeki. Kita dah yakin sepenuh-penuh apa yang diberi tetap akan sampai.
Cuma kita tak tahu syariat suruh kita usaha dan aktif. Itu saja, kena letak betul-betul. Batin syariat meletakkan kita supaya betul-betul berpegang rezeki. Nama dia kan Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Sebab tu rezeki, kalau bukan rezeki kita, carilah, proses lah, masak makan, masuk mulut dah, bukan rezeki, dia keluar balik, pun muntah, keluar masuk longkang balik. Tapi kalau rezeki kita tuan, tengah laut tu dia datang, ya. Dia hantar sampai depan tangga, sekilo apa? RM20, sekilo RM15, kan? Ikan macam-macam. Baru bawa duit RM50, nak pergi tengah laut, jauh nak pergi entah. Ya, itu Tuhan dah urus benda tu. Ya, perhati mana tasarruf Allah Ta'ala. Jadi jangan ada apa? Jangan ada syak dengan rezeki. Sebab kita tasawuf banyak dibahas panjang dalam tajuk rezeki. Sebab sini banyak orang tergelincir. Ya, dia syak dengan rezeki. Syekh Abu Yazid Al-Bastami, setengah daripada apa? Dan sana Naqsyaband, ya, wali besar. Satu hari cerita masyhur kan, seorang tu kerja dia apa? Mencuri kain kapan. Orang mati je, tengok dah tak ada, dia gali kubur balik. Kain kapan baru dia pergi jual. Itulah kerja dia. 1000 orang dia buka, semua dah terbalik. Masa tanam semua menghadap kiblat. Sebab hukum fiqh tu gitu kan. Kita tanam mayat, ya, tiba-tiba semua yakin silap tadi rupanya. Mayat tak ada kiblat, mendongak ke langit. Wajib gali balik. Wajib kena gali balik. Betulkan dia. Selama mayat dia tidak hancur. Kalau sedar dah 3-4 bulan, tak payah akan tinggal tegang kan. Selagi tu petang dia sedar, pagi tanam, kena gali balik. Wajib hadap. Itu maksud dia. Jadi bila pencuri tengok semua yang ditanam menghadap kiblat, digali balik, semua dah terbalik. 1000 tinggal seorang betul-betul kekal menghadap. Dia rasa takut. Dia jumpa Syekh Abu Yazid Al-Bastami, kata sallallahu alaihi wasallam, apa makna ini ya Sayyidi Syekh? Dia kata itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ya, aku ni apa nak makan, aku nak makan. Yang dia makan dah berpuluh tahun ni tak syukur, kita apa nak makan, apa nak makan, masya-Allah. Sebab bab rezeki, cara kita beriman dengan ayat wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, ni ialah apa? Lapang selapang-lapang hati dia. Bab rezeki langsung kita tidak ada risau. Cuma kita cari je lah. Inilah usaha. Sebab Nabi kata talabul halal wa wajibun. Mencari rezeki halal tu wajib, pergilah cari. Dalam jangan kacau. Ya, dalam jangan kacau. Dalam tetap kita berpegang dengan dia. Sebab tu kalau ada rezeki kita, kok mana pun dia akan sampai. Kalau bukan rezeki kita, dah masuk kocek boleh hilang. Dia kumpul duit 2 tahun, 20,000. Pergi apa nama, bank keluarkan, bawa bank, ya. Tiba-tiba minum air, lupa kunci kereta. Habis. Penat dia kumpul, rupa orang lain kapur. Sebab apa tu? Itu rezeki apa dia panggil? Rezeki mamluk. Dalam minhaj dia kata rezeki mamluk. Rezeki sekadar milik saja. Ya. Kita kumpul-kumpul orang lain punya. Dia ada rezeki maksud. Kita dapat jalan iktisab. Tuan beri tapi jangan usaha. Kita usaha tu kan Tuan beri. Dia beri, semua dia. Yang ni jaga ni. Kalau tak betul-betul kita break kan, lagi kuat-kuat dilajak-lajak, nah hayal tu habis, lanyut pun ada. Itu rezeki maksud. Ada satu lagi mamluk, macam tadi lah, dia milik je. Dia tak apa ambil manfaat. Ya. Satu lagi rezeki apa dia panggil? Madmun. Yang ni kalau tak usaha pun dapat tu ni. Rezeki madmun tadi. Rezeki yang Tuan jadikan sikit je. Kadang dengan sebab dia makan satu suap je. Yang itu Tuan jadi sebab menyambung nyawa dia. Yang banyak makan 3 pinggan, itu masuk tandas. Kejap-kejap masuk tandas, kejap-kejap masuk tandas. Kan? Itu rezeki madmun. Ya. Yang paling tinggi apa? Rezeki mau'udun. Rezeki mau'ud. Itu yang Tuan jamin dalam Quran. Orang Melayu semua apa ayat? 1000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu. Ya Pak, sebenarnya ayat itu menuntut man syartiyah kan. Wa man yattaqillah, siapa barang siapa yang bertakwa zahir batin dengan Allah Taala betul-betul, barulah jawab dia yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan buka jalan keluar dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekikan dia yang tak ada dalam kepala dia. Kita makan gaji dah tahu dah sebulan 8,000, 5,000, 10,000. Yang ni tak ada. Kali datang sana, datang sini, itu dia. Dia dapat takwa. Ini rezeki paling mulia. Sebab dia dengan bertakwa Tuhan buka. Ya. Walhasil itulah. Maksud dalam bab rezeki kena jaga tu. Jangan ada sedikit pun perasaan kita syak. Ya. Serah betul-betul yakin Tuhan dah siap. Bahkan dalam kitab Mukhtarul Ahadis diharamkan malaikat mengambil nyawa seseorang kalau ada rezeki dia barang sebiji lagi belum habis makan. Air seteguk lagi belum habis minum. Malaikat maut pun kena haram. Tak boleh ambil lagi. Dah settle betul baru dia boleh ambil.
Itu makna kuatnya jaminan rezeki. Tapi jaga, syaitan serang tu. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakir. Orang susah ni, tak makan apa nak. Masuk dapur pun tak berasap. Padahal dia pakai dapur pun tak ada asapnya, kan? Dia pakai dapur karen. Syaitan bisi, jaga tu. Ada kena tembak dengan zikir rohnya anda ni, beda lagi. Nanti dia antara. Jadi lapangkan. Usaha ikhtiar buat, itu tak ada masalah. Cuma disuruh. Tapi dalam jaga tu. Dalam kena betul-betul rehatkan dia menghadap ke hadrat Allah Ta'ala. Arih nafsa minat tadbir. Kemudian fama qama bihi ghairuk, maka la takum bihi li nafsik wallahu a'lam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firman. Wa jazikul wa na'ni nazar sukun ilaiha hatta yashkurana.